Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak sembilan di celah batu berenang-renang di atas kolam. Jika membilang dari satu, bertanya khabar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri Tanah Air 2 kali dan Ketua 1 kepada Payung Melayu. Yang dikasihi Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mat, yang hadir bersama bukan saja bagi pihak PAS tetapi bagi Melayu Islamik di tanah air kita, dengan saudara adinda Datuk Seri Taqiyuddin Hasan dan pimpinan-pimpinan yang ada. Adinda Tan Sri Noh Omar, adinda Datuk Seri Marzuki Yahya, rakan-rakan seperjuangan dari tempoh ke tempoh, jemputan-jemputan khas, saudara-saudari. Lantaran telah kita dengar amanah, lantaran kita sudah dengar penyampaian satu persatu apa sebab kita kemari, dan terakhir tadi dinyatakan walaupun usia sudah melangkau 10 abad, insan ini masih bersama kita. Untuk itu kita mesti tolak apa juga alasan, bersamalah kita. Bila masa Tuan Ibrahim bersama kita, masa ini jugalah beliau di sini. Wajah-wajah inilah yang pada satu ketika dulu kita pernah menyatakan tidak Melayu hilang di dunia, tapi Melayu sudah hilang betul. Kita betulkan balik betul itu. Lantaran Tuan hadirin pengurusi yang dikasihi sekalian, saya diminta untuk menyampaikan sedikit kupasan berhubung dengan artikel 153 perlembagaan kita. Dengan rendah hati saya mohon maaf dari rakan-rakan peguam sekiranya apa yang saya sampaikan ini tidak selaras dengan apa yang dipelajari di Inns of Court ataupun di Grace Inn ataupun dari University Singapura ataupun dari fakulti-fakulti undang-undang yang ada. Sebab ada yang tersirat tak diajarkan oleh profesor kita. Namun inilah yang ada di hadapan kita. Dalam tempoh 25 menit saya akan cuba menyampaikan sedikit ulasan berhubung dengan hal-hal sebenar dalam perkara ini. Ramai rakan-rakan berkata 153. Tetapi kita tidak melihat apa yang dinyatakan dalam ayat-ayat dalam bahasa 153 itu. Jadi sebelum itu izinkan saya menyorot sedikit suasananya. Sebelum 153 ini tertera dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, ianya sudah pun sebahagian besar tertera dalam 2 dokumen terdahulu. Pertama ialah dokumen Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948, dan di situ dinyatakan it shall be the responsibility of the ruler to safeguard the interest of the Malays. Itu masa tahun 48. Perjanjian 1948 adalah perjanjian gantian kepada perjanjian Malayan Union yang telah ditandatangani oleh kebawah duli tuanku-tuanku. Jika tak ada Datuk On Jaafar, itu akan menjadi dokumen sampai hari ini. Bertepuk kita untuk Allah yarham Datuk On.
yang telah berjaya mengetepikan dokumen perjanjian ataupun the Agreement of Malayan Union. Apa Malayan Union kata? Pentadbiran berada di tangan pemerintahan the King of the United Kingdom. Subservient to all, the Malay states shall be under the tutelage administration. Disebut di situ tutelage administration, bermakna kita di bawah. Tidak usah saya menyebut banyak tentang perjanjian ataupun agreement tahun 46 tadi. Memadai saya mengatakan lantaran Dato' On dan kawan-kawan dan akhirnya Tunku Abdul Rahman dan kawan-kawan, maka hal-hal berhubung dengan tahun 46 diatasi dan diganti dengan the Federation of Malaya Agreement. Dalam bahasa Melayunya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Hadirin yang dikasihi, bila masa hari ini kita dengar lagi Semenanjung Tanah Melayu, sudah tidak disebut. The Federation of Malaya bermakna Semenanjung Tanah Melayu, tapi tidak lagi disebut hari ini. Ini disebabkan oleh barangkali kelalaian beberapa pihak terdahulu dari kita yang tidak mengambil perkataan the Malay States. Frank Swettenham, salah seorang pembesar Inggeris, pada tahun 1905 dalam bukunya bernama Malaya Footprint menyatakan, the Malays are the gentlemen of the East because the Malay states become the earth and the sky. Ini Frank Swettenham cakap. Jadi kalau begitu, kalau Swettenham cakap begitu dan Donald McGillivray pun cakap pasal the Malay states, Henry Gurney mati di Pulau Kubu sebab penentang komunis, kenapa kita hari ini tak mau menggunakan perkataan the Federation of Malaya sebagai Persekutuan Tanah Melayu? Itu latar satu yang harus kita pergi seterusnya. Dalam perjanjian Malayan Union diketepikan dan perjanjian the Federation of Malaya diwujudkan sampai kepada tahap dikatakan oleh Inggeris mesti diletakkan hal-hal tanah berhubung dengan Malay Reservation Land sebagai intrinsic provision dalam perjanjian persekutuan. Sudah masuk. Yang kedua dinyatakan hak-hak orang Melayu mesti trust, mesti jelas dan diperlakukan bagi pihak Raja-Raja Melayu. Hal ini sudah dibuat. Kepada kita di sini, bagaimana kita nak menganggap perkara 153 bagi kepentingan perjuangan kita? Ada beberapa hal yang harus kita perlakukan. Pertama ialah Inggeris berasa bahawa pada tahun 48 lagi kemarahan populasi Cina bertambah. Pada tahun 1957 sahaja didapati bahawa 34% penduduk tanah air sudah terdiri dari kaum Chonghoa. Pada tahun 1921, yakni 12 tahun sebelum itu, dengan lombong biji, dengan keadaan-keadaan ekonomi dibawa oleh Inggeris, China sudah meningkat kepada 24%. Dari 24% tahun 1921 hingga kepada tahun 1934, maka Inggeris terasa jika Melayu ini tidak diintrinsikkan peruntukannya dalam perjanjian-perjanjian, maka Melayu akan berasa susah. Lantaran tamadun Cina yang begitu lama telah dapat mengatasi pelbagai nilai dan pelbagai pentadbiran secara politik. Ini latar belakang harus kita maklumi. Baiklah, pada tahun 1957, maka Inggeris telah menyatakan kepada Raja-Raja Melayu
dan menerusi 119 memorandum, Raja-Raja Melayu mengemukakan kepada The Reed Commission ataupun Pesuruh Jaya Reed agar beberapa peruntukan intrinsik ini diperelokkan. Satu daripadanya ialah tentang perkara 153. Kedua ialah tentang perkara yang disebut sebagai bersatunya Raja-Raja Melayu. Sekarang diletakkan di bawah perkara 38 perlembagaan kita. Apa yang disebut MRR, Majlis Raja-Raja. Jadi masa kalau kita menyatakan tentang pentingnya 153 tadi, kita tak boleh lupa tentang MRR, Majlis Raja-Raja. Jadi antara Majlis Raja-Raja dengan perkara 153 ada simbiotik proses dan progres. Yang ini sejarah harus kita maklumi dan fahami bagaimana perkara 153 ini telah diletakkan dalam perlembagaan. Hadirin yang dikasihi sekalian, berapa kali nama yang di-Pertuan Agong disebut dalam perlembagaan hari ini? 320. Yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong. 320. Berapa kali perkataan Melayu disebut dalam perlembagaan yang ada pada hari ini? 90. Berapa kali perkataan Cina disebut? Tak ada. Berapa kali disebut perkataan India, masyarakat citizens from India? Tak ada. Inilah dalil menyatakan, sambut kepada ucapan Tun sebentar tadi dan saudara pengurusi, bahawa Melayu itu intrinsik dalam tanah air mereka. Intrinsik berarti macam kita kata sebati lah ya, tak boleh disisihkan. Lantaran keadaan di raja kita ini, berterus terang juga kita sebutkan, tidak sekalipun perkara 153 tadi dibincang di Majlis Raja-Raja. Kami sudah lihat menerusi research, tidak ada disebut, tidak ada diolah dan tidak ada diberi galakan. Jadi soal bagi kita sekarang ialah, orang Melayu di tanah air kita di Semenanjung ini mesti mengambil satu ingatan, memaklumkan kepada raja-raja kita bahawa ini adalah tanah kita, adalah tanah air kita, mesti bersama-sama. Apabila itu sudah ada, perkataan tuanku yang di-Pertuan Agong tadi ada makna. Dan seharusnya lepas konvensyen kita ini, wakil-wakil kita, termasuk Tun ke ataupun kawan-kawan kita dari PAS, dari Bersatu, dari parti-parti yang lain, menghadap Tuanku Agong, menyatakan tak boleh lagi kebuah beli tuanku diam-diam pasal 153. Itu langkah yang seharusnya kita fikirkan bersama. Hadirin yang dikasihi, saya ingin mengolah sedikit berhubung dengan 153 sifatnya. Ini disebut sebagai sifat garanti atau jamin kepada penduduk tanah air kita bernama Mim Lam Alif Ya Waw, orang Melayu. Satu ialah ia merupakan trust kepada tamadun, kepada pentadbiran, kepada raja, kepada kebudayaan dan kepada pentadbiran. Jadi hal ini macam mana nak kita nak terjemah sekarang? Dalam undang-undang yang maharajalela ialah perkataan. The greatness of the Constitution lies with the word. Jadi sekarang perkataan-perkataan sudah ada. Orang nak buat kerja sudah ada, tetapi tidak dilaksana. Sebut dasar ekonomi baru, cuba tengok buku terbitan tahun 1990, tak ada satu pun perkataan 153. Semua seolah-olah terbitan daripada pihak-pihak tertentu. Sesungguhnya harus kita kenakan satu caveat.
Ini diperbuat di bawah kuat kuasa perkara 153 atas sekali. Ini kita buat. Jadi kalau ada sifat ini di kalangan orang Melayu kita di daerah-daerah, di Kelantan, di Terengganu semua, bila kita turun macam Tun sebut tadi, mereka ada benda nak pegang. Ini hak kita. Bolehkah ini dipindah? 153. Jawabnya tak boleh. Selagi raja-raja Melayu tak setuju. Bermakna satu jaminan. Dan di sinilah harus kita lihat hal-hal berhubung dengan peruntukan-peruntukan terbitan yang perlu kita ambil sedikit fahaman. Pengerusi yang membuat undang-undang ini ialah bernama Lord Reed. Di bawah Lord Reed ada Ivor Jennings. Di bawah Lord Jennings bernama William Sekta. Di bawah Sekta ialah Hakim Abdul Malik dari Pakistan. Orang-orang ini telah membuat kajian supaya the Malay community becomes the supreme community of Peninsula Malaya pada masa itu. Bila lagi kita sudah lupa hal ini, jadi kita ungkitlah balik muka-muka surat lama ini dan kita jadikan sebagai perjuangan. Sekarang saya pergi kepada hal-hal berhubung dengan perkara 153 itu sendiri. Sebab kita banyak memberi huraian, kita banyak memberi faktanya, dan Lord Reed pun sudah berkata, it now becomes the document for the Malay states. Perkara pertama ialah 153 mengatakan menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak, dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut pemikiran perkara ini. Ini adalah 153. Yang saya ialah tentang kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Ini dimasukkan kemudian oleh satu jatuhan kuasa besar sebelum kita merdeka. Tak mengapalah. Ini bermakna sementara kita membuat untuk hak orang Melayu, kita fikirkan sedikit tentang kaum-kaum lain. Berkata Inggeris, fair enough. Kita buat. Soalnya, berapakah undang-undang yang kita dah buat di bawah 153? Setahu saya tak ada. Jadi kalau tak ada, bermakna kita dah ketinggalan. Kenapa kita tak boleh sebut saja sebagai preamble atau sebagai mukaddimah? Ini diperbuat di bawah perkara 153 habis cerita. Dan kita pun mau tanya, banyak kalikah atau adakah atau tak pernahkah disebut tentang 153 dalam majlis raja-raja? Setelah kami buat kerja rumah, tak ada. Timbullah perasaan kita sekarang, iaitu apa yang diungkapkan oleh Tan Sri Noh dengan Tun tadi, dengan perjuangan yang tak dibuat tadi, dan dengan isian kata-kata diperbuat oleh saudara-saudara yang telah mencerminkan kehendak ini, dibangkitkan balik perkara 153. Para ini saja. Kemudian para ini mengandungi lebih kurang 8 peruntukan yang penting, dan kesemuanya memberi satu tenaga sangat besar kepada umat masyarakat Melayu Islam di tanah air. Saya mencadangkan supaya peruntukan-peruntukan ini kita sebarkan ke bawah. Ketahui oleh anda, ini hak kita, ini perjuangan kita, ini yang perlu kita buat. UMNO ke, Bersatu ke, atau pihak-pihak lain ke, pakai ini dalam perjuangan masa depan. Agar raja-raja Melayu gembleng balik tenaga mereka melihat ini balik. Dan barangkali yang amat berbahagia Tun dengan rakan-rakan boleh bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Di mana letaknya ini sekarang? Di pohon supaya diberi
jawatan tangan dan bersama raja dengan rakyat menggemblengkan balik 153. Sebab dalam perlembagaan kita ni, antara raja dengan rakyat mesti bersama. Orang Melayu dengan raja dia. Kalau kita saja dengan politik dan orang-orang yang dinamakan Raja Melayu tidak bersama, kita tak dapat berjuang. Maklumkan dan kita jalan. Maklumkan dan kita jalan. Jadi sekarang kita pergi kepada hal-hal yang seharusnya kita ambil berat, meskipun sudah tidak banyak, berhubung dengan apakah yang patut kita lakukan dalam bentuk kerjasama dan juga dalam bentuk kita mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Dicadangkan di sini, yaitu hal-hal berkaitan dengan kerja rumah kita, ialah perkhidmatan awam tanah air ada kaitan dengan 153. Banyak manakah perkhidmatan awam kita yang 95% orang Melayu memainkan peranan di sini? Tidak ada. Mereka segan nak menggunakan 153 dan pertubuhan-pertubuhan lain pun segan nak menggunakannya. Hal yang terbit daripada pemikiran kita jawatan kuasa yang bersama dengan saya ialah, iaitu di bawah peruntukan 153 yang pertama tadi jelas. Yang tidak jelas ialah pada masa mana yang boleh kita gunakan 153 untuk mewujudkan konsortium, mewujudkan ekonomi besar di bawah payung kemelayuan. Ada satu perkataan di sini yang mungkin kita nak catat, iaitu katanya atau kemudahan khas yang lain. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka di sini ialah kita ada beasiswa, kita ada latihan, kita ada hal-hal berhubung dengan kepentingan Islam, kita ada hal-hal berhubung dengan kerja-kerja melatih pihak-pihak tertentu, tetapi tentang ekonomi tidak disebut. Harus kita berlindung di bawah ayat yang saya sebut tadi, atau kemudahan khas lain, iaitu ceraian dua kepada perkara ini, dan kita bawa ke parlimen, PAS bawa, satu bawa dan lain-lain bawa, dan kita nyatakan bahawa mulai sekarang perkara 153 menjadi integral dan sebahagian daripada perjuangan Islam dan tanah air kita. Selamat kepada tuan, izin saya 5 minit ini menghurai sedikit lagi, iaitu pecahannya ada lebih kurang 9, dan yang penting kepada perjuangan kita ialah 1 dan 2 tadi. Yang perlu kita amati menerusi politik ialah selepas ini raja-raja Melayu harus celik tentang peruntukan ini. Ini senjata masa depan kita. Orang bukan Melayu kata apa? Saya rumuskan sedikit. Mereka berkata bahawa dalam perkara 153 dan perkara 1531 ada kepentingan mereka. Kita tak nafi, tetapi kepentingan mereka itu adalah ihsan daripada masyarakat Melayu, daripada orang majoriti tanah air kita, dan mereka kena terima itu. Beranikah kita mengatakan itu sekarang? Belum, sebab mereka ada 40 kerusi, kita hanya ada 26, dan PAS ada pada hari ini lebih kurang 43. Hal ini harus kita gembleng balik dan tengok. Pertama ialah perkadaran munasabah dalam jawatan perkhidmatan awam kita dah ada, dah cukup, tapi tak bergerak. Kedua, beasiswa sudah ada. Ketiga, keistimewaan pendidikan tidak berapa jelas. Latihan ada, tetapi tidak berapa jelas. Permit atau lesen ada, tetapi kita tidak tahu angka sebenar. Dari situ saya pergi kepada persoalan
dasar ekonomi baru, berapakah yang didapati oleh masyarakat Bumiputera sebenar? Matlamat 30% sekurang-kurang. Hari ini berapa? Jadi berkata orang-orang di JPN, you look at me, I look at you. Kita tak tahu berapa. Kita harus menyatakan di bawah 153 ini, kuasa yang ada ini mesti dipamerkan kepada masyarakat Melayu tiap tahun. Berapa sebenarnya capaian ekonomi kita yang ada? Apa sebab kereta api Tanah Melayu dah sampai kepada YTL? Ibu pejabat tu. Apa sebab hotel yang dulu kita tanda tangan tentang Malian Union, kita buang semua tu, sekarang dah dalam tangan orang? Apa sebab? Siapa buat? Barangkali ini harus dinyatakan di bawah perkara yang kita sedang bincang ni. Itu kelemahan kita. Harus kita lihat ke depan. Yang di Pertuan Agong harus kita rapati menggunakan, sebab namanya telah disebut tadi 320 kali dalam perlembagaan kita. Jangan ada jurang antara kita orang Melayu dengan yang di Pertuan Agong. Jangan hanya Anwar Ibrahim yang boleh berjumpa dan bersembahan dengan beliau. Hanya kita pula harus membuka kita punya cerita. Pun kata tadi, beliau dah sekian usia, beliau segan nak sebut tu dah 100 lebih lah. Tapi ini punya semangat kita harus lampingi dengan sokongan dan dokongan Melayu untuk tanah air kita. Saudara yang dikasihi, 153 Klausa 3, saya kena bacakan sedikit. Yang di Pertuan Agong boleh bagi memastikan mengikut fasa 2 perzaman bagi orang Melayu, pewujudan pendidikan, kemudahan-kemudahan bermaksud untuk menjadikan mana-mana pihak berkuasa yang bertanggungjawab dengan tanggungan dan pemberian beasiswa. Ini saja tak cukup. Tentu kita harus melihat satu hari berpakat dengan tuanku-tuanku kita, beberapa pindaan harus dibuat. Sebab pembangunan tidak disebut, kemajuan dari segi komersial tidak disebut, hanya tentang beasiswa, pemberian dan bantuan-bantuan tertentu sahaja. Namun dengan itu, frasa yang berbunyi atau kemudahan khas, ini boleh kita guna, dan perjuangan politik kita, saudara Taki dan lain-lain boleh buat dan teruskan bagi pencapaian yang murni disebut tadi. Akhirul kalam, saya ingin menyatakan di sini bahawa peruntukan P153 tidak habis dengan syarahan ini saja. Dan apa yang terbitan hendaknya kita buat, terfikir oleh kita bahawa 10 perkara harus difikirkan tentang capaian masa depan. Pertama difikirkan iaitu wujudkan Kementerian Pembangunan Bumiputera, Melayu Bumiputera. Kita tak pernah wujudkan kementerian ini. Yang ada hanya di JPM. Saya telah dengan Tun semenjak tahun 1980-an misalnya. Kita belum ada lagi Kementerian Melayu Kemajuan Bumiputera pada hari ini. Berani kita hendaknya mewujudkan Kementerian Pembangunan Melayu Bumiputera. Berani atau tidak? Ini soal kita. Sekiranya kita mempunyai kemahuan, mesti berani. Sekiranya kita tak berani di situ, payah kita nak meneruskan perjuangan kita. Di bawah Perdana Menteri yang baru, bukan yang sekarang. Yang sekarang tentulah beliau akan kata macam-macam dan kita tidak akan dapat satu penyelesaian daripadanya. Kedua, kita harus bajetkan sekurang-kurang 10 bilion ringgit di bawah satu badan amanah yang disetujui oleh masyarakat Melayu, sama ada menerusi parti ataupun NGO, tetapi dengan endorsement tuanku yang di Pertuan Agong. Tiap tahun 10 bilion kita bina. Apa yang nak dibina? Pekan Melayu, rumah dan jalan Melayu. Saya nak tanya saudara, Jalan Tunku Abdul Rahman dulu Batu Road, tolong tengok ada berapa kedai Melayu situ. The main road di Damansara berapa?
tidak cukup bagi menzahirkan tauliah kita sebagai bangsa. Jadi ini dicadang, kalau dari penyampaian ini, dana itu mesti ada. Beranikah kita? Mesti. Berani 800, Alhamdulillah. Tetapi kalau boleh 8 juta, harus kita dapatkan suara bagi projek seperti ini. Orang Tionghoa cuma lebih kurang 22%. Tetapi mereka bersatu di bawah satu parti, nama dia DAP. Kita harus bersama dalam semua parti yang ada, satu gagasan. Nama sudah pun disebut oleh Tun tadi, dan Tuan Ibrahim saya fikir sudah maklum hal yang berkenaan. Cari jalan kita untuk berjuang dalam itu. Dana amanah ini harus dicadang untuk hartanah bangunan komersial bernilai tinggi dalam bandar utama di seluruh tanah air kita. Jika dilihat kemajuan yang ada pada beberapa syarikat gergasi bukan Melayu, mereka sudah memiliki sebahagian besar daripada tanah tanah kita. Misalnya, tanah tanah yang telah dimiliki setakat ini di bawah syarikat-syarikat seperti KL Kepung, seperti IOI dan lain-lain adalah jutaan hektar. Tetapi kita tidak mempunyai data tentang pemilikan syarikat-syarikat utama dalam badan-badan di tanah air kita di luar negeri masing-masing. Sebab itu, kita iri hati melihat, kenapa YTL begini, kenapa Vincent begini, kenapa IOI begini. Sebenarnya kita tidak ada tong kita sendiri dalam hal menentukan tanah khazanah kita sendiri. Seterusnya dicadangkan kalau dalam pemikiran kita harus jangan lagi berasas kepada kekitaan dalam parti saja, tetapi menyeluruh dalam bangkitan kita sebagai satu bangsa. Semua parti politik Melayu wajib membawa persoalan 4 yang penting, iaitu survival bangsa kita, survival 153, survival Islam kita, dan survival ekonomi. Ini perlu ditaja dan dijalankan. Wasiat Raja-Raja Melayu tadi disebut dalam ucapan, perlu kita jadikan itu sebagai wasiat rasmi. Mulanya dokumen ini tahun 2009, tapi tak dibawa kepada Majlis Raja-Raja. Berani kita hendaknya membawa dokumen ini. Sekiranya Raja-Raja bersetuju, kita terus masukkan beberapa peruntukan lagi dan dijadikan sebagai piagam Raja-Raja. Bagi kita, piagam yang kita putuskan di sini untuk jelajah ke bawah dan bawa mesej pembaharuan ekonomi dan budaya. Akhirnya saya ingin menyentuh tentang pembunuhan budaya Melayu yang dibuat dalam pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dengar tadi sebanyak tu kita bersyarah, nama dia langsung tak sebut. Biar saya sebut. Saya dapati daging babi dengan supnya dah jadi warisan. Laku teh. Bunyinya pun teruk, tapi dah jadi warisan. Tak ada satu pun parti kita yang bangkit mengatakan get rid of this from the warisan list. Tak ada. Jadi sekarang dah jadi warisan. Saya tak boleh nak cakap lebih pada itu sebagai bekas Menteri Budaya selain menyatakan kita sudah alba. Kalaulah dapat pada hari itu, kita sama-sama bantah balik. Ini tak boleh masuk dalam Seksyen 67, tapi sekarang sudah masuk. Bagaimana nak menebus ni balik, tak dapat kita nyatakan sekarang. Tolong beritahu berapakah latihan kebudayaan yang dibuat oleh kerajaan Madani pada hari ini. Tidak ada. Apakah peruntukan untuk memuzikakan ataupun membudayakan peninggalan orang Melayu di Kelantan, di Terengganu, di Melaka dan lain-lain? Semua tidak ada. Ini sudah cukup menjadi bahan bagi kita untuk berjuang di samping 153 tadi, dan sekutu kita lepas ini ialah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita tak buat ini, orang lain tidak akan buat. Oleh kerana rakan-rakan lain akan menyambung penyampaian yang bermula dari 153 ini, kita akan dengar dan kemudian dirumuskan hendaknya landasan, jalan
dan masa depan yang harus kita sama-sama terokai. Sifat yang ada pada kita sekarang sudah cukup tampaknya, tinggal lagi kita kurang modal. Oleh kerana kurang modal ini, kita tinggikan semangat lebih daripada yang lain. Yang ada di depan, yang ada di belakang, genaplah rasanya bistro ini dipenuhi pada hari ini. Membatai bagi saya menyatakan, iaitu digantang padi bukit, dijemur di kumpulan, digegar bumi dan langit, jatuh bintang dan bulan. Ini bukan bulan yang nak diperasakan sebagai lambang. Semua di angkasa kita pegang lepasnya. Dan dengan itu saya harap perjumpaan kita, hormat kepada Tun, hormat kepada Tun Ibrahim dan kawan-kawan, tahniah kepada pengurusi, dan kita jalankan tugas kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.